Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung dalam perbincangan bab mengenai dengan solat qada dan juga solat tunai. Kalaulah seseorang ada meninggalkan satu solat, dipanggil solat faitah, solat qada, bila mana ada solat faitah dan juga hadirah. Solat hadirah, solat tunai, solat sekarang ni, dia ada tinggal solat zuhur semalam, kemudian sekarang ni dah masuk waktu zuhur, nak solat mana dulu, zuhur ataupun asar? Okey, sekiranya dia mengetahui, sekiranya seseorang itu melaksanakan solat faitah, dipanggil solat qada, dia akan mendapat solat tunai, itu solat hadirah, dipanggil solat tunai, semuanya dalam waktu. Maka fabittifaqil alamatain, maka sepakat antara dua alamah, Imam Ibnu Hajar dan juga Imam Ar-Ramli, hendaklah ia beda' bil faitah wujuban, dimulakan dengan faitah, solat yang dia tertinggal sebelum ini. Hukumnya wajib sekiranya solat tersebut ditinggalkan tanpa keuzuran. Wajib mulakan dengan solat yang ditinggalkan sebelum ini, wajib hukumnya. Dan sunat sekiranya dia meninggalkan dengan keuzuran, sakit, tertidur semalam tak semayang subuh, tertidur bangun lambat, ataupun semalam dia tertidur zuhur sampai ke asar, tak sempat semayang, terlupa semayang contohnya, itu dengan keuzuran. Bila dengan keuzuran, disunatkan untuk dahulu solat qada, kemudian barulah buat solat tunai. Wa in kana ya'lam annahu in shallal faitah, sekiranya seseorang itu mengetahui, sekiranya dia sembahyang qada, dia akan mendapat satu rakaat ataupun lebih daripada satu rakaat sembahyang tunai, sembahyang yang tunai tadi. Ini maksudnya dia sembahyang 10 minit sebelum daripada azan asar, dia sembahyang zuhur, tapi dia nak qada mana dulu ni? Nak qada zuhur ataupun nak solat tunai zuhur? Sembahyang fardu zuhur yang tunai adaan. Dia kata kalaulah dia sembahyang qada dulu, maka sembahyang tunai dia akan sempatlah satu rakaat dalam waktu. Satu rakaat dalam waktu, ataupun lebih satu rakaat, mungkin 2 rakaat, 3 rakaat dalam waktu. Yang berbaki tu, kalau dia sempat satu rakaat dalam waktu, 3 rakaat lagi dah masuk asar. Dia sembahyang zuhur, 3 rakaat lagi dah masuk asar. Disunatkan bagi orang yang seperti ini mendahulukan solat faitah, solat qada dulu, di sisi Imam Ar-Ramli rahimahullahu ta'ala. Sebab apa dia menyatakan disunatkan melaksanakan solat qada dahulu, walaupun sempat satu rakaat sahaja sembahyang fardu tunai dalam waktu, yang 3 rakaat lagi terkeluar pada waktu, buat qada dulu. Disunatkan buat qada dulu berbanding buat sembahyang tunai di sisi Imam Ramli. Sebab apa dia berpendapat sedemikian? Untuk keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan solat, untuk keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan solat qada.
yang mewajibkan mendahulukan solat qada, wajib mendahulukan solat hadir di sisi Imam Ibn Hajar, lihurmati ikhraji ba'dihha 'anil waqti ma'a imkani fi'liha kulluha fihi. Ada sedikit perbezaan antara Imam Ar-Ramli dan juga Imam Ibn Hajar. Pendapat Imam Ar-Ramli, dia kata kalau seseorang ada tinggal sembahyang qada tapi dia nak buat sembahyang tunai, tapi sekarang dah di akhir waktu ni, kalaulah buat sembahyang qada, maka dia akan kemudian dia buat sembahyang tunai. Sembahyang tunai itu dia akan dapat 1 rakaat dalam waktu, yang 3 rakaat lagi luar pada waktu, dah masuk asar. Imam Ramli kata dahulukan juga solat qada, walaupun ia disunatkan, dahulukan juga, kemudian baru buat solat tunai ataupun solat hadir, solat tunai adaan. Imam Ramli berpandangan sedemikian kerana untuk keluar daripada khilaf ulama yang mewajibkan solat qada dahulu kemudian barulah solat tunai. Berbeza dengan Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, dan saya cenderung kepada dalam masalah ni pendapat Ibn Hajar, wajib di sisi Ibn Hajar wajib mendahulukan solat hadir, solat tunai, kerana haram mengeluarkan sebahagian rakaat daripada waktu, sedangkan boleh semuanya dilaksanakan dalam waktu. Saya cenderung kepada pandangan Ibn Hajar. Kalau kita ada tertinggal solat yang semalam dengan solat zuhur hari ni tunai, kalau kita buat solat zuhur dulu, kalau kita buat solat zuhur qada, kemudian kita baru buat solat zuhur tunai yang dalam waktu ni, sempat 1 rakaat, 3 rakaat lagi dah terkeluar pada waktu, dah azan asar. Ibnu Hajar kata haram dahulukan solat qada, bahkan hukumnya wajib mendahulukan solat tunai. Solat tunai, solat ada, solat al-hadirah wajib didahulukan kerana mengeluarkan sebahagian rakaat daripada waktu solat tersebut hukumnya haram, sedangkan dia boleh untuk melaksanakan 4 rakaat zuhur tadi dalam waktunya. Okey, nampak gambaran tersebut Masalah yang berikutnya, amma idza kana ya'lam. Adapun seseorang yang mana dia tahu, in sallal faitah, sekiranya dia sembahyang qada, la yudriku raka'atan minal hadirah, dia tak sempat nak sembahyang tunai ni, walaupun 1 rakaat, sempatlah sebahagian rakaat, mungkin sampai rukuk rakaat pertama, sampai sujud rakaat pertama, azan asar. Kalau dia buat sembahyang qada ni, sebabnya dia di akhir waktu ni. Apabila seseorang mengetahui sekiranya dia sembahyang qada, maka dia tak sempat 1 rakaat sembahyang tunai dalam waktu, maka hukumnya wajib taqdim, wajib mendahulukan solat fardu. Solat fardu makna solat fardu tunai atau solat al-hadirah, solat adaan, perlu didahulukan berbanding dengan solat qada. Ini bittifaq, iaitu sepakat di antara Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli. Kalau tak sempat 1 rakaat, Imam Ibnu Hajar, Imam Ramli menyatakan wajib. Apa yang wajib? Wajib solat tunai dulu, qada kemudian. Likai la tasir faitah, supaya tak jadilah dia bertindan-tindan qada. Tak sempat 1 rakaat, solat tersebut bukan tunai, solat qada. Bahkan wajib memutuskan sembahyang qada sekiranya dia telah melakukannya, wa huwa yadhunnu sa'atal waqt, dalam keadaan dia sangka waktu masih banyak. Fabana lahu annahu idza atammaha, kemudian jelas baginya apabila dia sempurnakan juga sembahyang qada tersebut, lam yudrik jami'al hadirah,
maka dia tidak dapat semua sembahyang dia tak mendapat semua sembahyang hadir, sembahyang tunai tadi, ataupun tak dapat satu rakaat daripada sembahyang tunai tersebut dalam waktu. Wa yushra' fil hadirah, maka disyariatkan bagi dia untuk dimulakan solat al-hadirah, putuskan sembahyang qada tadi, batalkan. Dalam masalah ini, seseorang yang sembahyang, dia sangka sempat solat qada dululah, kemudian solat tunai, kerana dia sangka sempat solat tunai ni dalam waktu. Bila dah solat qada, dia tengok-tengok, sekarang dah masuk waktu awal, tak sempat ni kalau nak sembahyang tunai ni. Sama ada tak sempat tersebut, mengikut pandangan Ibnu Hajar, tak sempat satu rakaat dalam waktu. Mengikut pendapat Imam Romli, tak sempat satu rakaat dalam waktu. Mengikut pandangan Ibnu Hajar, tak sempat keseluruhan rakaat dalam waktu. Bila mana berlaku seperti ini, tengah sembahyang baru tengok, tinggal lagi 3 minit ni, tak sempat. Apa yang perlu dia buat? Batalkan qada dia. Batalkan qada solat tunai, solat fardu tunai segera. Wajib untuk dia batalkan sembahyang dia dah sembahyang, wajib dia batalkan sembahyang qada dia tadi. Sebab sekiranya dia buat juga sebab dia buat jadi dalam keadaan dia sangka waktu masih banyak, rupanya waktu dah singkat. Kalau dia tak buat, kalau dia teruskan juga, maka tak sempat satu rakaat mengikut pandangan Imam Romli, ataupun keseluruhan rakaat 4 rakaat zuhur tak sempat dalam waktu. Okey. Wala yajuzu qalbuha naflan, tak boleh dia menukar solat tersebut menjadi solat tunai. Wa in atamma raka'atain, walaupun dia dah sempurna 2 rakaat. Wa kana fi tasyahhud, adalah pada dan dia juga pada tasyahud. Qalahul Qalyubi mu'allalan zalika, Imam Al-Qalyubi menyatakan sebab dia adalah yafutu juz'an minal waqti, akan terlepas satu bahagian daripada waktu, maka dia adalah haram. Dia adalah haram. Jadi tak boleh untuk kita tukar niat menjadi solat sunat, tak boleh. Walaupun dia pada tasyahud, tak boleh juga. Sebab Imam Qalyubi kata sebab yang tak boleh untuk tukar, sebab dia dah sembahyang qada. Tiba-tiba tengok, tinggal 3 minit lagi nak azan asar ni, tak sempat nak buat zuhur ni, apa yang dia perlu buat? Batalkan terus. Imam Qalyubi kata tak boleh untuk dia niat solat sunat pun tak boleh. Dia dah 2 rakaat dah, alang-alang dia niat solat sunat lah, kemudian dia beri salam, tak boleh. Walaupun dia tasyahud awal, alang-alang beri salam, niat solat sunat, tak boleh juga. Imam Qalyubi kata kerana akan terlepas satu bahagian daripada waktu. Sepatutnya solat tunai ni dalam waktu, tapi terkeluar sebahagian daripada dalam waktu, maka hukumnya haram. Cepat-cepatlah batalkan terus, tak perlu tukar niat solat sunat. Wa naqala Ramli jawaza qalbuha naflan, tu pandangan Ibnu Hajar. Pandangan Imam Ramli, dia kata harus tukar solat tersebut, solat qada tukar di solat sunat je. Kita tengok ada 3 minit, kita dah rakaat kedua, tengah sujud yang kedua, terus kita duduk tasyahud, kita baca tasyahud, beri salam, habis, selesai cerita. Ditukar niat sembahyang sunat. Bahkan Imam Al-Syarqawi menyatakan wahuwal afdal, itulah yang terbaik pendapat Imam Ramli. Haitsu fa'ala raka'atan minha, di mana dia mendapat satu rakaat daripadanya ataupun lebih. Fa in kana al-maf'ul, sekiranya benda rakaat tu tak cukup, kurang satu rakaat, menjadi fardu ain untuk diputuskan sembahyang tersebut, di sembahyang tunai ataupun ada, dipanggil sembahyang sunat, sembahyang solat al-hadirah. Okey.
telah selesai perbincangan kita. Mungkin dapat saya simpulkan kembali sebelum ini. Saya dapat simpulkan kembali dalam bab solat ini, terutama dalam keuzuran menunaikan solat. Ada dua keuzuran untuk menunaikan solat. Just untuk pengetahuan juga, tak akan gugur solat kepada seorang yang bergelar sebagai Islam, yang baligh, yang berakal, dipanggil mukallaf, wajib, tidak akan gugur kefarduan solat. Walaupun ketika mana dia sakit, walaupun ketika dia sedang berjihad di medan perang, selagi mana dia mempunyai akal, hukumnya adalah wajib. Tidak diberi keuzuran untuk dia meninggalkan solat apa juga keadaan sekalipun. Walaupun tidak mampu bergerak, hanya bergerak kelopak mata saja, wajib untuk dia solat selagi mana akal dia berfungsi. Kalau tak boleh juga solat dengan menggunakan kelopak mata, lintasan hati je lah. Lintasan hati sajalah. Kalau dia tak buat solat, dia berdosa, kerana membiarkan solat, waktu solat berlalu tanpa menunaikan solat di dalamnya. Keuzuran solat ni yang kita simpulkan sebelum ini, yang kita bincang panjang lebar, ada dua. Yang pertama dipanggil sebagai keuzuran yang tidak berdosa melewatkan solat daripada waktunya. Melewatkan solat pada waktu maknanya terkeluar pada waktu je. Ada dua, iaitu yang pertamanya, dua yang kita sebut, dua yang tak disebutkan. Lam yazkurhuma. Okey. Dua ini adalah, yang pertama tidur. Okey, bila tidur di dalam waktu, maka diberi keuzuran. Tidur yang kita ada sebutkan perbincangan sebelum ni, tidur sebelum daripada masuk waktu, sebelum masuk waktu zuhur, tidur sampai pukul 6 petang tak sembahyang zuhur, itu dimaafkan. Dimaafkan, tak jadi masalah. Sama ada dia menyangka dia akan bangun solat, dia akan bangun untuk solat, sawa'un a'alima annahu yastayqidhu lis-salah idza nama aw la yastayqidhu laha. Sama ada tidur sebelum daripada azan zuhur, tak kiralah dia tidur tersebut kerana dia sangka, dia tahu dia lepas tidur dia akan bangun untuk solat, ataupun dia tak bangunlah untuk solat, dia tidur terus, tidaklah berdosa. Diberi keuzuran. Sekira tidur dalam waktu, tidur dalam waktu, ini kita akan bincangkan sebentar lagi. Kita dah sebut, cuma kita simpulkan je. Okey. Sebahagian sahabat Nabi pun ada datang jumpa Nabi, kata, wahai Rasulullah, inna ahlu baitin la nastayqidhu hatta tamussa syams. Kami ni penduduk rumah kami ni, penghuni rumah kami ni, kami tak boleh bangun sampai matahari terbit baru boleh bangun. Seolah-olah matahari yang kejut kami. Fa amarahu an yusalliyaha idza istayqadha. Jadi Nabi perintahkan dia apa? Nabi kata, Nabi suruh kepada dia, dia sembahyanglah. Dia sembahyanglah apabila dia terjaga. Walaupun sembahyang subuh matahari dah naik pukul 8 baru bangun sembahyang. Cuma tak wajiblah dia segerakan untuk dia qada segera. Apabila dia tidur dalam waktu, tidur di dalam waktu, dan juga dia azam untuk melaksanakan solat, wa dhanna, dan dia sangka, dalam sangkaan kuat dia akan bangun, walaupun dengan apa juga bantuan, sama ada bantuan jam handset dia, alam handset dia, ataupun dengan pesan kepada orang lain, ataupun apa juga cara yang boleh untuk dia jaga sebelum terlepasnya waktu sembahyang.
kemudian lam yastayqiz illa ba'da dhaiqah fa innahu la ya'sam. Kemudian tengok-tengok kawan tak kejut je, jam pula rosak, bateri habis, tak berdosa. Tak berdosa dan tak wajib juga untuk qada segera. Tapi kalau dia dah tidur selepas azan Zuhur dan masuk waktu, dalam waktu lah, kemudian dia sangka dia memang takkan bangun dah ni sampai habis Zuhur, maka dia berdosa tidur. Berdosa. Dia kena laksanakan solat dulu. Itu antara beberapa perkara yang kita bincangkan sebelum ni. Dan di kesempatan ini juga kita bincangkan pernah ditanya kepada Nabi mengenai dengan as-salat ahabbul a'mal ila Allah, kita ada sebut pada 2-3 hari yang lalu. Pernah ditanyakan kepada Nabi afdalul a'mal, afdalul a'mal solat pada waktunya, solat pada awal waktunya. Wa yahsul bil ishtighal bi asbabi salah min dukhulil waqti, maka dia akan mendapat awal waktu dengan kesibukan, dengan sebab-sebab solat daripada awal waktu. Contoh awal waktu lah baru dia nak mandi, dia nak ambil wuduk, dia nak, maka dia tetap dia panggil awal waktu, dapat awal waktu. Ditanya kepada dalam kitab Safwatuz Zubad, dinyatakan dalam bait syair, yundabu ta'jilus salati fil awal id awwal al-waqti bil asbab ishtaghal. Pernah ditanya kepada Nabi, ahabbul a'mal ila Allah, Nabi kata as-salatu fi awwali waqtiha ataupun as-salatu li waqtiha, sembahyang pada awal waktunya. Datang dalam satu hadis, awwalul waqti ridwanullah, awal waktu adalah keridhaan Allah, wa wastuhu rahmatullah, pertengahan waktu rahmat Allah, wal akhir afwullah, waktu yang terakhir adalah keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat daripada Daruqutni. Okey, fadlu awwalil waqti ala akhirih ka fadlil akhirah ala dunya, kelebihan awal waktu dan akhir waktu seperti kelebihan akhirat dengan dunia. Ini riwayat Ad-Dailami dalam Musnad Al-Firdaus daripada Ibnu Umar. Disunatkan melewatkan solat daripada awal waktunya fi 27 suratan, dalam 27 gambaran. 27 gambaran. Allahu Rabbi. 27 gambaran disunatkan lewatkan solat daripada awal waktu. Okey, apa 27 gambaran tersebut? As-sabi idza alima bulughuhu asna al-waqt. Kanak-kanak bila dia tahu sekejap lagi akan balik, dia akan balik pada pertengahan waktu, maka disunatkan lewatkan apa? Lewatkan solatnya. Ta'khirus solah, lewatkan solatnya daripada awal waktu. Macam mana dia tahu dia akan balik? Dengan umur dia lah. Kita lihat umur bulan Qamariyah, bukan bulan Syamsiyah, bukan bulan Miladiyah, tapi bulan Hijrah, bulan Qamariyah. Kita lihat cukup 15 tahun. Berapa bulan 15 tahun cukup, maka pada ketika itu dia adalah dianggap balik, walaupun tak mimpi, walaupun tak keluar haid, walaupun tak keluar mani. Okey. Waliman ghalabahu an-naum ma'a sa'atil waqti, ataupun lewatkanlah solat bagi orang yang keduanya adalah bagi orang yang dia tahu dia mengantuk sangat ni, waktu banyak lagi, ada 2 jam 3 jam lagi nak habis waktu zuhur ni, boleh tidur sekejap sebab mengantuk sangat. Situasi yang ketiga adalah man raja zawalu uzrihi qabla fawatil jumu'ah, orang yang mana mengharapkan hilang
keuzurannya sebelum terlepas Jumaat. Hilang keuzuran dia sebelum terlepas Jumaat. Dia sakit perut ke, dia sakit ke, dia akan hilang segala keuzuran sakit ini sebelum terlepasnya sembahyang Jumaat. Maka pada ketika itu disunatkan dia lewatkan sikit sembahyang. Lewatkan pergi sembahyang lah. Okey. Wa man tayaqqanal jamaah, dan yang satu, dua, tiga, yang kelima, orang yang meyakini jemaah, dapat jemaah. Dia yakin dapat jemaah. Bila dilambatkan sembahyang sikit, maka lambatkan sikit. Walidaimul hadas raja al-inqita', orang yang penyakit kencing tak atus, dia kata selalunya pukul 2 ni dia dah okey dah. Cuma sejam pertama awal tu zuhur sampai pukul 2 dia jadi. Lepas tu selalunya okey, tak keluarlah kencing, maka pada ketika itu disunatkan lambat. Walil khuruj minal amkinah allati takrahu fiha as-salah, keluar daripada tempat-tempat yang tidak disukai solat di dalamnya. Contoh, kita berada di kandang lembu, di tempat yang berisiko tinggi najis dia. Jadi pada ketika tu dilaranglah, dimakruhkan untuk solat di tempat-tempat seperti itu. Maka dah azan zuhur nak sembahyang dulu, tunggu dululah, lewatkan sikit, dah keluar daripada kandang lembu semua ni, dah agak tempatnya okey, baru kita sembahyang. Orang yang di sisi ada tetamu jauh, datang daripada Kelantan, datang daripada Johor, jadi kita layan dia sebab dia nak balik dah ni, nak balik terus ni, dah azan ni, tapi kita layan dia dulu lah, lewatkan sikit sembahyang. Sehinggalah dia beri makan dulu, kemudian dia berilah apa yang patut hak tetamu untuk ditunaikan. Dan ada baki lagi, insyaAllah kita akan sambung selepas ni. 27 gambaran disunatkan dilewatkan solat, insyaAllah ta'ala, dalam kitab At-Taqrirat As-Sadidah. InsyaAllah kita akan bersambung kembali keesokan hari dalam kitab Al-Azkar dan juga Tafsirul Quran Safatut Tafasir, insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu